Nak pilih Alza ke nak pilih Arus? Dua-dua ni adalah model 7-seater daripada Pro 2 dengan price range yang sebenarnya lebih kurang je sama. Dan ini juga akan membawa kepada persoalan dan juga kekeliruan antara pengguna nak beli yang mana satu ni untuk tanda harga di bawah RM80,000. Jadi untuk jawapannya, jom kita tonton video ni sampai habis. So, jom guys, let's go, away we go. Salam kepada hai guys, bersama saya Haji Putri. Assalamualaikum, hai guys, bersama saya lagi Haziq Fitri dan selamat datang ke YouTube channel ini. Jadi pada hari ni kita nak bincangkan satu topik yang boleh katakan agak memeningkan kepala untuk pengguna-pengguna yang nak membeli kereta 7-seater di bawah harga RM80,000. Di mana ada dua buah model kereta ni datang daripada jenama yang sama dan juga ditandakan pada harga yang dah nak dekat sama je sebenarnya, iaitu Pro 2 Alza dan juga Pro 2 Arus. Kalau kita lihat pada dua buah model kereta ni, yes, memang dua-dua ni adalah model kereta dengan 7-seater. Jadi sebenarnya kebanyakan orang Malaysia ni tak pandang pun itu MPV ke, itu SUV ke. Janji 7-seater boleh bawa ke ramai orang lah kan. Dan ya, ini juga membawa kepada konflik jugalah untuk pilih antara Alza ke Arus nak dibeli ni. So ini adalah perbezaan serba sedikit mengenai kedua-dua buah model ini. Kalau kita lihat daripada segi segmen dia, Alza ni adalah sebuah MPV segmen B, manakala Pro 2 Arus ni pula adalah sebuah SUV dengan segmen yang sama, iaitu segmen B. Daripada segi enjin pula, surprisingly, kedua-duanya menggunakan enjin yang sama, iaitu enjin 1.5 litre 2NRVE. Di mana untuk Alza ni dia mempunyai kuasa yang lebih sikit lah, iaitu untuk Alza 1.5 litre 2NRVE dikuasakan pada 105 horsepower dan 138 Nm of torque. Manakala untuk Pro 2 Arus pula dikuasakan pada 101 horsepower, iaitu kurang 4 horsepower dan 133 Nm of torque, di mana kurang 5 Nm berbanding dengan Pro 2 Alza. Dan dari segi transmission juga lain, untuk Alza ni dia menggunakan DCVT, dual mode CVT, manakala untuk Arus pula menggunakan kotak gear konvensional 4-speed automatic. Perbezaan seterusnya adalah daripada segi platform, di mana untuk Pro 2 Alza ni dia menggunakan platform daripada DNGA, Daihatsu New Global Architecture, yang juga lebih tepat sekali chassis jenis monocoque. Manakala untuk Pro 2 Arus ni dia menggunakan chassis yang lain sikit daripada Alza, iaitu chassis jenis leather frame. Kalau kita tengok chassis jenis monocoque ni lebih diguna pakai pada kenderaan yang lebih biasalah, iaitu kenderaan sedan, kenderaan hatchback dan sebagainya. Manakala leather frame ni pula yang digunakan pada Pro 2 Arus sebenarnya lebih digunakan pada model-model van ataupun model-model truck pickup. Contohnya kat sini pada Toyota menggunakan leather frame pada Toyota Innova dan juga Toyota Hilux sebagai contohnya. Daripada segi saiz sebenarnya Alza dan Arus ni lebih kurang sama je, cuma ada beza daripada segi berat kereta ni. Untuk Alza beratnya adalah 1.17 tan, manakala untuk Pro 2 Arus pula beratnya adalah 1.31 tan, di mana Arus ni dia lebih berat 135 kg berbanding dengan Pro 2 Alza. Daripada segi ruangan boot space ni pula, untuk Alza ni dia lebih kecil sikit lah, iaitu seluas 137 liter, manakala untuk Pro 2 Arus adalah 213 liter. Tapi sebenarnya bonus untuk Pro 2 Alza ni di mana dia punya seat belakangnya boleh dilipat secara rata dan membolehkanlah barang-barang yang lebih besar dibawa masuk ke dalam Pro 2 Alza ni. Manakala untuk Pro 2 Arus ni pula, seat dia tak boleh dilipat secara rata macam Alza. Dia macam kena lipat secara menegak sebegitu. Daripada segi ciri-ciri dan juga features, of course, kemenangan yang terbesar adalah pada Pro 2 Alza, di mana untuk Alza ni datangkan dengan PSDA Pro 2 Smart Driving Assist, ditambah lagi dengan ciri ASA 3.0 yang membawa kepada pelbagai ciri-ciri active safety features. Dan bonus lagi untuk Alza ni, dia juga didatangkan dengan electric parking brake, kamera 360 dan juga infotainment system dengan sokongan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Manakala untuk Pro 2 Arus ni dia tak ada feature-features macam tu, kecuali dengan ASA tapi dengan version 2.0 je lah, bukan macam version 3.0 yang lebih upgrade pada Pro 2 Alza. Dan ya, daripada segi harga pula, kedua-dua buah model kereta ni sebenarnya ditandakan pada harga yang boleh dikatakan agak lebih kurang sama, cuma Arus sebenarnya lebih mahal berbanding dengan Alza. Kalau kita boleh lihat daripada harga untuk Pro 2 Arus, hanya ada dua varian saja ditawarkan oleh Pro 2, iaitu varian 1.5 litre X yang ditawarkan pada harga RM72,900,
Manakala seterusnya adalah varian 1.5 litre AV yang ditawarkan pada harga RM77,900, di mana kedua-dua varian ini ada clash dengan satu varian Pro 2 Alza iaitu 1.5 litre Pro 2 Alza AV yang ditandakan pada harga RM75,500. Jadi dekat sini kalau anda beli Pro 2 Arus X, anda dah tambah sikit lagi untuk dapatkan Pro 2 Alza Advance. Dan kalau anda beli Pro 2 Alza Advance pula, anda hanya perlu tambah sikit lagi untuk dapatkan Pro 2 Arus Advance. Jadi dekat sini, yang mana satu yang paling berbaloi sebenarnya? So jom kita tengok kelebihan model Pro 2 Alza dan juga model Pro 2 Arus. Untuk model Pro 2 Alza ada 3 kelebihan yang saya senaraikan dekat sini, di mana kelebihan yang pertama untuk model Pro 2 Alza ni tak lain tak bukan adalah daripada segi harga dia. Harga untuk Pro 2 Alza ni sebenarnya adalah lebih murah lah berbanding dengan Pro 2 Arus. Ditambah lagi dengan teknologi yang macam-macam yang kita boleh nampak dekat Pro 2 Alza ni, membuktikan bahawa pada harga yang murah anda semua boleh dapat teknologi yang banyak berbanding dengan beli Arus pada harga yang mahal, tapi teknologi yang ada hanyalah serba sedikit sahaja. Jadi kat situ kita boleh nampak kemenangan yang pertama untuk Pro 2 Alza. Kelebihan yang kedua pula adalah daripada segi keselesaan Pro 2 Alza ni. Sebenarnya Alza ni adalah jauh lebih selesa lah kalau nak dibandingkan dengan Pro 2 Arus ni. Di mana untuk Alza ni kita tahu yang dia menggunakan platform DNGA serta dengan chassis jenis monocoque, di mana platform dan chassis ini adalah jauh lebih stabil dan juga lebih solid lah pemanduannya berbanding dengan chassis leather frame. Chassis leather frame pada Pro 2 Arus ni bukanlah chassis yang lembut dan juga lebih selesa berbanding dengan chassis monocoque. Sebenarnya chassis leather frame ni dia lebih keras lah dan suspensionnya lebih melantun-lantun lah. Contohnya kalau lalu kat bonggol, mesti akan melantun-lantun sikit. Itulah kelemahan Arus ni sikit. So kelebihan Alza ni dia lebih stabil dan dia lebih selesa lah untuk perjalanan jarak jauh. Kelebihan yang ketiga untuk Pro 2 Alza ni adalah daripada segi dia punya kuasa dia. Kenapa kuasa dia pula? Okey, memanglah enjin dia sama, enjin 1.5 litre NA. Cuma untuk Alza ni, dia ada output horsepower dan Newton meter yang lebih lagi daripada Pro 2 Arus. Ditambah lagi dengan faktor berat yang juga memain peranan kepada output kuasa ni. Jadi kalau setakat nak naik bukit ke ataupun nak naik genting Highland ke, sepatutnya tak jadi masalah sangatlah untuk Pro 2 Alza ni. Ditambah lagi dengan Alza ni menggunakan gearbox DCVT yang lebih efisien serta dengan adanya button power mode pada steering tu yang memberikan lebih kuasa. Jadi sudah tentu Alza ni sebenarnya dia lebih berkuasa lah berbanding dengan Pro 2 Arus. Tapi macam mana pula dengan Pro 2 Arus? Takkanlah tak ada kelebihan dia. Of course, mestilah ada juga kelebihan untuk Pro 2 Arus ni. Dan inilah sebab-sebab kenapa anda perlu pilih Pro 2 Arus pula. Untuk Arus ni, kelebihan pertamanya sudah tentu pada ground clearance dia. Sebenarnya, ya, macam kita semua tahu, Arus ni dikategorikan sebagai SUV. Dan bila kita cerita pasal SUV, memang tak sah lah kalau SUV tu tak tinggi kan. Jadi, untuk Arus ni, dia punya ground clearance dia jauh lebih tinggi lah berbanding dengan Alza. Di mana, untuk Alza, ground clearance ni adalah setinggi 160mm. Manakala untuk Arus pula adalah 220mm. Di mana Arus ni dia lebih tinggi 60mm berbanding dengan Pro 2 Alza. Ground clearance yang tinggi ni sebenarnya membawa kelebihan lah kepada Pro 2 Arus ni, di mana dia boleh lalu lah kalau jalan tu ada jalan yang banjir ke ataupun jalan yang tidak rata macam jalan off-road atau sebagainya. Pro 2 Arus ni dia boleh lalu lah kawasan-kawasan situ tanpa tersangkut-sangkut lah. Kalau Alza ni dia mungkin macam susah sikit lah lalu kawasan-kawasan macam tu. Yang kedua pula kelebihan Pro 2 Arus ni adalah Arus ni adalah kenderaan yang sangat-sangat lasak. Arus ni menggunakan chassis jenis leather frame yang juga digunakan oleh Toyota dalam membangunkan Toyota Hilux, Toyota Innova dan sebagainya. Dan ya, memang model-model kereta tersebut memang model-model kereta yang lasak. Jadi dengan adanya chassis leather frame pada Pro 2 Arus ni, ditambah lagi dengan chassis ni yang sebenarnya memang chassis yang agak berat serta dengan chassis yang memang tahan daripada segi kekuatan dia. Jadi ya, memang leather frame ni memang sesuai lah kalau anda nak bawa masuk Arus ni, pergi kebun ke, naik bukit ke, jalan dekat tempat-tempat macam kelapa sawit ke ataupun jalan-jalan pasir ke macam tu.
Arus ni sebenarnya boleh laksanakan tugas yang macam tu dan jauh lebih sesuai lah berbanding dengan produk Alza. Sebab Alza ni adalah MPV di mana dikategorikan, disektorkan sebagai sebuah kereta untuk keluarga, manakala Arus ni pula mungkin sesuai untuk mereka yang nak pergi berkebun ke, nak pergi meniaga ke. Arus ni memang pilihan yang sesuai untuk anda. Kelebihan yang ketiga pula adalah kelebihan yang sebenarnya pelik sikit lah. Saya masukkan juga dalam kelebihan sebab kadang-kadang orang kita ni dia macam susah sikit nak menunggu stok kereta ni. Iaitu kelebihan ketiga untuk Arus ni adalah produk Arus ni dia cepat nak dapat. Kalau Alza tu anda mungkin perlu tunggu 7, 8 ataupun sehingga 10 bulan untuk menunggu ready stock produk Alza sebelum anda boleh ambil kereta anda. Manakala untuk Arus ni pula anda hanya perlu tunggu lebih kurang daripada 3 bulan sahaja dan anda dah boleh ambil lah kunci kereta produk Arus anda. Tapi kan sebenarnya bila fikir balik, kenapa Arus ni banyak sangat ready stock? Ini membawa maksud kepada sejak daripada pelancaran produk Alza pada tahun 2022, sememangnya Arus terpaksa bersaing dengan sangat-sangat sengit dengan adik dia sendiri. Kalau sebelum ni pada model Alza yang sebelumnya, memang Arus ni boleh dikatakan antara MPV ataupun SUV yang berbaloi jugalah untuk dibeli. Disebabkan Arus ni dia lebih baru, dia lebih canggih berbanding dengan Alza yang sebelum ni. Tapi dengan adanya Alza baru ni, memang tergugat teruk sangat-sangat produk Arus ni dengan adik dia sendiri. Jadi memang pelik sikit lah strategi produk untuk letakkan Arus dan juga Alza ni sama-sama. Memang agak berisiko juga riwayat Arus ni pada masa yang akan datang. So guys, yang mana satu kalau anda semua nak pilih di antara produk Alza ataupun produk Arus? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah ni. So guys, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Terima kasih kerana setia menonton video ni sampai habis. Sekiranya video ini bermanfaat kepada anda semua, bantu saya dengan klik button like dan subscribe channel saya dekat bawah ni. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.